Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan imam-imam yang ada, barisan jawatan kuasa masjid Nurul Iman, Kampung Gebok, Mantin, Negeri Sembilan, Darul Khusus. Kalau sebut tu, satu dunia tengok. Bagi orang tahu, ini dia sebut Kampung Gebok. Kata mana Kampung Gebok? Gebok. Sebut kena betul-betul. Alhamdulillah. Tak disangka-sangka setelah beberapa tahun dapat saya sampai lagi ke masjid yang bertuah ini. Kita berada di rumah Allah. Satu nikmat yang semua orang kena tahu, bila Allah bagi peluang kat kita ni ada masjid yang tersergam seperti ini, kan? Maka datanglah ramai-ramai mengimarahkan masjid. Bila disebut oleh tuan pengerusi tadi tentang bagaimana Senayan, Selasa dan Rabu, Khamis, Jumaat, kecuali Sabtu malam yang tak ada kuliah tu. Bagi Chan, kan? Tapi hari Ahad ada juga kuliah subuh. Kemudian ada kuliah maghrib, dah bagi tahu. Jadi datang beramai-ramai, jangan pilih penceramah. Sebab apa? Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag, pergi syurga balik hari. Macam tu, kan? Pergi syurga, balik hari. Kan? Ni kita dekat taman syurga ni. Malaikat ni tengah beria ni, kat keliling menaungi kita ni, dia catat segala juga amalan. Apa juga kita buat, semua pahala. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak, ramai lintang pukang lagi balik. Kan? Tapi itulah dia kelebihan yang diberikan di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Dan kita sekarang berada di akhir zaman. Dan bila kata akhir zaman, bagaimana kehidupan akhir zaman? Disebutkan tajuk hari ini, kehidupan akhir zaman membawa ke jannah. Tapi kehidupan yang macam mana yang membawa ke jannah? Kan? Dan benarkah kita berada pada akhir zaman? Dan kalau kita lihat, kalau kita imbas kembali pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada penceramah datanglah kat sini, cerita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ingat tak? Ingat tak peristiwa Isra' dan Mi'raj? Digambarkan bagaimana? Kan perjalanan. Kan? Apa dia? Dalam surah Al-Isra' ayat pertama, apa Allah tak beritahu? Itulah kan? Allah Maha Suci Allah yang memperjalankan asra bi abdihi lailan pada waktu malam minam Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kan, daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kita ingat kan, salah satu peristiwa-peristiwa yang pelik-pelik Nabi jumpa, salah satunya Nabi bertemu dengan seorang perempuan tua yang bongkok. 3, Jibril kata, itulah dunia wahai Muhammad. Dah tua bona dah, tunggu masa nak kiamat. Kalau zaman Nabi dunia dah tua, zaman kita lebih lagi. Kan? Lebih lagi. Terlalu banyak tanda-tanda. Kalau kita menilai satu-satu tanda, meskipun kita tak tahu bila hari kiamat, tak ada siapa tahu. Tapi kita perlu bersedia. Dan Nabi sebut, manusia yang paling cerdik bukan manusia yang ada master. Manusia yang paling bijaksana bukan manusia yang ada degree, yang ada kelulusan berjela-jela, yang ada kelulusan doktor. Tak. Tapi manusia yang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia untuk kematian dia. Contohlah kita tengok ada hamba Allah kan, menyumbang masjid dekat Senayan. Dia sumbang masjid. Dia tak nak orang tahu, tapi orang tahu dia siapa. Dia tak nak orang tahu, orang yang bocorkan. Kehebatannya bukan hanya dia wakafkan masjid dekat Seremban 2, dekat Senayan, dan juga di Langkawi pun dia wakafkan satu masjid. Kan? Yang hebatnya di Senayan tu dia siap satu petak, dia kata kalau saya mati nanti situ tanam. Bayangkan tu. Kita pengurusi khairat kematian pun tak berani booking lubang kubur sendiri.
Bukan kata gebok ni, topik lain. Kan? Ni cerita betul. Kan? Hakikat dia. Itulah dia. Tak salah dia. Ingat mati pahala. Ingat mati, aku ni tak lama ni akan mati. Sampai masa aku akan mati. Pahala. Minta mati tak boleh. Ada sore sakit lututnya, matilah. Bila nak mati ni paning lah dia. Jangan minta. Minta tak boleh, berdosa. Seolah-olah kita lagi pandai pada Allah Ta'ala. Tapi kalau betul lah kita tak tahan sakit sekalipun, apa yang kita boleh buat? Ya Allah, kalaulah hidup itu baik bagiku, kau sembuhkanlah aku. Dan seandainya mati itu baik bagiku, kau ambillah nyawaku. Macam tu lah. Ya? Jadi kalau kita tengok, tanda-tanda terlalu banyak sebagai digambarkan sebagai tanda akhir zaman. Yang pertamanya, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Itu sebab kalau kita tengok dalam satu hadis riwayat Muslim, masa diutuskan aku dan hari terjadinya kiamat seperti 2 jari ini. Kan? Anas radhiyallahu anhu berkata, dan baginda sallallahu alaihi wasallam merapatkan jari telunjuk dengan jari tengah ni. Dia rapatkan macam ni lah bila dilahirkan, bila Nabi dah diutuskan tu, mana kata dah rakit mana dah nak kiamat. Itu akhir zaman dah tu. Maksud akhir zaman tu, lepas tu tak ada zaman lain lagi dah. Habis dah tu. Kemudian wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi Muhammad SAW, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, dan baginda SAW menyebutkan di antaranya adalah kematianku. Hadis riwayat Bukhari. Kan, itu dah ada dah. Begitu juga penaklukan Baitul Maqdis. Itu pun kita dah tahu. Tak salah situ berapa panjang. Kita tahu itu, ingatkan dah ya gencatan senjata ditembak balik. Memang bangsa yang paling tak boleh pakai sekali. Kan? Yahudi itulah. Kan, puak rejim Zionis. Kita tak boleh salah sebut. Kadang-kadang kita sebut tak gunanya Israel, tak gunanya Israel. Sebenarnya salah. Bani Israel ni kalau ikut tu keturunan Nabi kita. Yang tak boleh pakai tu Yahudi Zionis tu. Tu kena sebut betul-betul. Kemudian begitu juga tandanya adalah mewabaknya taun. Penyakit-penyakit makin banyak. Penyakit polik-polik pun datang. Kan? Kemudian banyaknya kematian. Hitunglah 6 tanda menjelangnya datang hari kiamat. Di antaranya adalah kemudian banyaknya kematian yang menimpa kalian. Bagaikan penyakit kambing. Kambing mati, sekor-sekor mati. Hari itu lagi tauk daripada kambing. Datangnya COVID-19. Orang gebok COVID-19 dia tak faham. COVID-19 dia faham. Kan? Yes, nampak tu. Yes, tu kan. Kan? Nak buat macam mana? Banyak benar tanda-tanda kan. Penyakit-penyakit pun datang. Manusia ingat dia pandai. Dia fikir dia bijaksana. Dia boleh mencipta penyakit lah kononnya. Akhirnya satu dunia mengebak. Akhirnya merayau-rayau. Semua mengaku vaksin dia tak jalan kadang-kadang. Jadi nak beritahu apa? Akhirnya kita kena tahu bahawa manusia boleh merancang. Kan? Allah Maha Perancang. Dan perancangan Allah jugalah yang terbaik. Wallahu khairul makirin. Buatlah bobon. Perancangan Allah juga yang terbaik. Kita nak bonak ke budak perempuan tu. Macam-macam usaha dibuat. Akhirnya kita clash, putus, tak jadi dengan perempuan tu. Rupanya Allah bagi isteri yang jauh lebih baik daripada girlfriend kita. Contoh macam tu lah. Kan? Ada orang perempuan. Fras menonggeng. Memang tak nampak dia menonggeng tu. Dan bilik dia nonggeng. Menangis meraung. Kan? Akhirnya bila dia dah kahwin dengan suami dia. Dia tengok pula bekas boyfriend dia tu bila kahwin. Dipijak terajang dengan bini tu. Sampai kalau takapkan polis. Mujur lah aku tak kahwin dengan dia. Kan? Sebenarnya perancangan Allah juga yang terbaik. Barangkali kamu suka sesuatu tapi tidak baik buat kamu. Barangkali kamu tidak suka sesuatu tapi itulah yang baik buat kamu. Nabi pernah sebut, Allah juga sebut dalam Quran. Jadi itu sebabnya dalam hari ini, bila datangnya wabak ke melanda kita ni, kita janganlah huru-hara. Kan? Janganlah kita poning-poning kepala. Kan? Poning-poning nak buat macam mana, dah memang datang ujian kat kita. Apa yang kita patut buat? Faiza azam tawakkal ala Allah. Maka berusahalah kemungkinan tawakal pada Allah.